Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan cerita sempena dengan hari Selasa. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang mendengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan yang tidak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Cerita kali ini sekali lagi cerita tentang rumah atuk. Kalau cerita semalam, kalau tak silap Abang, cerita tentang rumah tiang tinggi kan. Yang ni cerita rumah atuk dia pula. Okey. Jadi Abang mulakan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Hazman tentang rumah atuk dia. Berlaku pada tahun 1994. Dekat mana? Perak sekali lagi. Dekat mana lebih tepat lagi? Tengah Perak. Tapi tetap juga kali ini tidak diberitahu nama kampung yang berkaitan. Cuma kita ambil pengajaran iktibar daripada cerita ni. Ceritanya pada tahun 1993, kalau tak silap Abang, Oktober, lebih kurang bulan-bulan kita ni lah, atuknya meninggal dunia. Jadi bila si atuk meninggal dunia, cucu yang bernama Hazman ni, yang mengantarkan cerita ni, teman si nenek. Sebab kesian nenek tinggal seorang-seorang. Anak-anak nenek semua dah ada rumah sendiri, duduk jauh. Jadi nenek tinggal seorang-seorang. Sebagai seorang cucu yang rumah mak bapaknya tak berapa jauh daripada rumah nenek, ambil kesempatan ni nak teman nenek. Tujuannya adalah tak nak bagi nenek sunyi supaya nenek terhibur dengan kehadiran cucu. Jadi bila Hazman duduk dengan nenek dia, banyak benda yang dia belajar dengan nenek dia dan kenangan-kenangan yang menarik dengan nenek dia. Cumanya hanya bertahan dalam 3 bulan aja. Selepas 3 bulan, nenek dia pula dipanggil ilahi. Jadi sejak daripada tu, Hazman tinggal dekat rumah tu. Alasan kenapa dia tinggal dekat rumah tu adalah dia tak nak rumah tu kosong. Dia tak nak rumah tu terbiar macam tu aja, macam rumah-rumah yang lain. Ditinggalkan, roboh dan tak ada kenangan yang menarik dekat rumah tu lagi. Sayang, rumah tu pula dibina oleh atuk dia. Jadi kalau dibiarkan roboh macam tu, ia adalah satu kerugian yang besar pada Hazman dirinya. Jadi dia kata dia mengalah, dia duduk dekat rumah tu. Dan apa yang dia buat, tindakannya mendapat sokongan emak dia. Dan pada masa yang sama, mak dia akan hantar barang-barang basah ke rumah tempat Hazman duduk, rumah pusaka, rumah atuk nenek. Barang-barang basah supaya Hazman boleh berdikari hidup dekat situ, boleh masak sendiri. Jadi sejak daripada tu sampai beberapa tahun selepas tu, Hazman duduk dekat rumah tu dan dia menyaksikan beberapa kejadian yang aneh dekat rumah tu. Yang bukan berpunca daripada atuk dia, tapi berpunca daripada keadaan sekeliling yang seperti seolah-olah tertarik dengan kewujudan rumah tu. Okey. Jadi sejak daripada tu Hazman duduk situ, masak sendiri, dan bila hujung minggu, Sabtu Ahad, kawan-kawan dia akan datang rumah. Akan sama-sama tidur ramai-ramai, dah jadi macam rumah bujang. Rumah Hazman sebenarnya tak berapa jauh, rumah mak ayahnya tak berapa jauh, 500 meter je daripada rumah atuk nenek. Jadi dia kata tak adalah rasa kekok sangat dan dia seronok tinggal seorang-seorang sebagai cara untuk berdikari, hidup sendiri. Pada satu hari, pada waktu tu Hazman baru habis main bola. Dia kata kalau dekat kampung dia ni, whistle penamat main bola adalah azan maghrib. Jadi pada tahun 19, kalau tak silap Abang lah, pada tahun 1994 macam tu, dia umur 14 tahun, main bola, azan maghrib, terus dia balik. Sebab itu dah namanya penamat. Bila sampai dekat rumah, dia tengok rumah atuk dengan nenek dia, tingkap masih belum tak tutup, masih belum tutup. Cepat-cepat dia naik atas rumah, tutup semua tingkap, nak mengelakkan dia daripada malam nanti penuh dengan nyamuk satu rumah. Jadi lepas dia tutup semua tingkap dalam keadaan berpeluh-peluh, baru habis main bola, dia pun apa lagi, biarkan
satu pintu, iaitu pintu utama, pintu yang paling besar terbuka. Dia duduk dekat situ, tengok macam mana perubahan waktu daripada cerah ke gelap-gelap. Dan pada masa yang sama sebenarnya tujuan dia duduk dekat situ untuk keringkan badan. Badan tadi kan baru lepas main bola, jadi berpeluh-peluh, duduk situ, dapat angin, badan pun kering. Lepas tu barulah pergi mandi. Tengah-tengah dia duduk menikmati keadaan alam yang tengah berubah daripada siang nak masuk ke malam, tengah maghrib, baru lepas azan, tiba-tiba dia nampak ada satu benda besar tengah terbang ke arah rumah atuk dia. Jadi dia perhatikan benda tu terbang. Dia ingatkan pada awal-awalnya adalah burung. Dan bentuknya memang macam burung. Dia punya kepak dia punya gaya tu memang bentuk macam burung. Dia terbang daripada jauh, menghala ke rumah atuk nenek. Yang waktu tu, si Hazman tengah duduk dekat depan pintu. Perhatikan benda tu. Tiba-tiba benda tu terbang menerobos masuk ke dalam rumah melalui atas kepala Hazman. Benda tu memang macam burung hantu. Jadi dia masuk ke dalam rumah tu melalui pintu dan dia betul-betul terbang dekat atas kepala Hazman, menyebabkan Hazman tertunduk sikit untuk mengelakkan benda tu merempuh muka dia. Jadi selepas dia tunduk, dia pun pandang ke belakang, mana burung hantu tu pergi. Kurang ajar burung hantu tu masuk pula dalam rumah aku. Apa yang menariknya dekat dalam rumah ni? Agaknya dia tersesat. Jadi Hazman pun masuk dekat dalam rumah, tutup pintu. Yang tadi kita buka, pintu tingkat-tingkat lain semua dah tutup dah ni. Pintu-pintu lain semua dah tutup. Pintu depan aja yang belum tutup. Selepas dia tutup, dia pun pergi ke dapur, ambil penyapu. Tujuannya dia nak papah burung tu, nak bagi pengajaran supaya jangan masuk rumah orang kalau tak bagi salam. Maksudnya jangan masuk rumah orang sebarangan. Ni rumah anak bujang ni. Jadi dia pun ambil penyapu, cari dekat sekitar rumah ni, mana burung hantu, mana burung hantu. Cari daripada atas turun bawah, bawah naik atas balik. Pelik dia. Mana burung hantu tu pergi? Dia dah tutup semua tingkap, semua pintu dah tutup. Macam mana burung hantu tu boleh terlepas? Pada waktu tu dia terfikir, ni burung hantu ni jenis yang macam mana ni? Sebab dia tak nampak pun. Dia dah cari bawah katil, dalam almari, belakang almari. Mana burung hantu tu pergi? Dekat bumbung-bumbung semua tak ada tanda-tanda seperti ada burung keluar. Sebab dia kata tak ada ruang untuk burung tu keluar. Selepas dia cari sekitar rumah, burung tu tak ada, dia dah mula rasa lain macam. Tiba-tiba bulu roma dia meremang. Sebab pada waktu tu dia dah terbayang yang lain. Betul ke yang aku nampak tadi burung hantu? Ataupun satu lagi makhluk yang berkibai-kibai kain bajunya yang macam burung hantu daripada jauh. Tapi sebenarnya dia bukan burung hantu. Bila dia terfikir yang makcik Rockers tu, dia terus berlari keluar daripada rumah, menuju ke rumah mak dia. Sampai dekat rumah mak dia, dia kata pada waktu dah terfikir nak bawa motor, dia kata lari lebih cepat daripada bawa motor dengan tak pakai seliparnya, berlari ke rumah mak dia. Bila sampai dekat rumah mak dia tanyalah, kenapa muka pucat? Gitu. Jadi dia ni jenis yang malas nak bercerita. Dia cuba cakap tak ada apa-apa, cuma nak mandi dekat sini, nak sembahyang maghrib kat sini, nak makan dekat sini. Itu je. Jadi dia terus masuk dalam rumah, dia terus masuk dalam bilik air, capai tualah, dia terus mandi. Dalam bilik air dia termenung. Apa yang dia nampak sebenarnya? Adakah dia berhalusinasi? Takkanlah. Dia memang nampak benda tu terbang atas kepala dia. Tapi yang terbang atas kepala dia tu adakah burung hantu? Tak nampak macam burung hantu pula. Dia punya kain berkibai-kibai, dia punya putih dia tu terkibai-kibai. Jangan-jangan benda lain kot. Tak apalah, dia selesaikan mandi, dia selepas sembahyang maghrib, lepas makan, dia minta izin dengan mak dia nak balik ke rumah tu balik. Jadi mak dia kata, ada yang tak kena awak ni, dia kata. Cuba awak cerita dengan mak ni. Kalau ada benda-benda yang tak patut, yang tak sepatutnya, mak boleh bagi nasihat, dia kata. Cuba cerita. Sebab awak datang tadi dengan keadaan berlari, muka pucat, macam seolah-olah nampak hantu. Tak ada mak, tak ada hantu. Rumah tu okey, dah setahun dah abang duduk dekat situ, dia kata. Tak ada masalah pun. Entahlah, mungkin perasaan tiba-tiba rasa takut. Tak apa, nanti abang boleh balik dekat rumah tu, abang tengok-tengokkan, abang baca-baca Yasin lah nanti. Jadi mak dia kata nanti balik rumah tidur awal. Jangan tidur lewat sangat. Takut nanti kan yalah benda-benda yang tak senonoh ke berlaku kan. Dia kata jangan lupa baca 4 kul, baca sikit ayatul kursi sebelum tidur. Selawat-selawat Nabi. Yalah, dia dengar mak dia punya saranan. Jadi dia pun berjalanlah kaki balik ke rumah atuk dia. Sampai dekat-dekat depan rumah atuk dia,
dia dah mula rasa seram. Tadi betul-betul dia nampak benda tu masuk dekat dalam rumah dan benda tu masih lagi belum keluar. Apa yang perlu aku buat? Dia kata. Nak tak nak aku kena masuk. Kalau tidak, lagi menyeramkan rumah atuk ni tiba-tiba ditinggalkan macam tu aja. Dengan langkah berhati-hati, dia pun masuk dekat dalam rumah. Dia bagi salam, dia masuk dalam rumah, dia selawat Nabi. Lepas tu dia terus masuk ke bilik tidur. Dah siap makan kan tadi kan? Jadi dia pun bercadang untuk tidur. Tapi dia tak sangka itu adalah permulaan kepada kes-kes yang selanjutnya. Dia dah tertidur sebenarnya. Entah pukul berapa dia pun tak pasti. Tiba-tiba dia terjaga. Di waktu dia terjaga tu, dia yakin malam tu lebih kurang pukul 12 tak pun pukul 1. Dalam keadaan, yelah kita rasakan daripada suasana sekeliling, selalunya kalau sebelum pukul 12, jiran kepada atuk nenek dia ni, memang ada anak bujang dekat situ, jiran dia akan tengok TV sampai berlanjut pukul 12. Dan lepas pukul 12, mesti TV akan ditutupkan. Dan memang tak akan ada bunyi daripada rumah sebelah. Waktu Hazman terjaga, bunyi TV tu tak ada. Jadi Hazman boleh agak, dia dah melebihi pukul 12. Sunyi keadaan rumah tu lebih menyeramkan daripada malam-malam yang lain. Walaupun dah setahun dia duduk seorang dekat rumah tu, itulah kali pertama dia rasa lain macam. Tengah-tengah dia nak aturkan badan, nak tidur semula, tiba-tiba dia rasa mual, nak muntah. Dia terbau sesuatu yang hanyir, yang dia tak boleh tahan, dan dia perlu muntah, dia kata. Daripada waktu tu sebenarnya, sepatutnya dia kena pergi ke bilik air untuk muntah. Tapi dia memilih untuk pergi ke tingkap paling depan dekat ruang tamu yang menghadap jalan besar. Dia tak tahulah kenapa dia nak pergi ke tingkap tu, dia nak muntah dekat depan tingkap tu. Jadi sebab apa? Pertamanya, tingkap tu menghadap jalan. Yang keduanya, tingkap tu berbentuk daun. Jadi senang sikit nak buka. Kalau berbentuk tingkap nako, nak muntah, agak gigih jugalah kan. Jadi dia pun berlari ke arah tingkap paling depan sekali, yang agak jauh daripada bilik. Dan dia buka tingkap. Dia dah terlupa pada waktu tu dia berada di rumah tu pada jam lebih daripada 12 malam. Dia lupa dah tu. Selepas tingkap dia buka, bila angin malam meneropa muka dia, dia rasa lega sikit. Kurang sikit lah perasaan nak muntah tu. Tapi tiba-tiba, dia nampak daripada jauh macam ada orang berjalan. Mula-mula dia fikir, ni mesti mak pet. Sebab dalam kampung dia ni, ada seorang mak pet yang hisap gam macam tu lah. Yang suka merayau-rayau dekat kampung. Merayau-rayau, dia nak menenangkan diri lah mungkin. Dia memang terkenal suka merayau waktu malam. Jadi bila Hazman nampak benda tu berjalan ke arah rumah atuk dia, nampak ada orang lelaki berjalan, dia fikir tu adalah mak lelaki tu, mak pet tu tadi. Jadi dia biarkan je, dia tengok aja. Waktu dia tengok lelaki tu, makhluk tu lah, bukan lelaki tu, makhluk tu, tiba-tiba perasaan nak muntah tu datang balik. Dan dia muntah sekali lagi, bukan, muntah terus. Muntah tu keluar, jatuh ke bawah, ke macam rumah tinggi kan. Jadi rumah tu adalah rumah tinggi. Lupa abang beritahu, rumah tinggi. Jadi bila dia muntah tu jatuh ke bawah lah, jatuh ke tanah lah. Habis dia muntah, dia angkat kepala. Dia tengok makhluk tu terus juga berjalan ke arah rumah atuk dia. Siapa mak ni? Berani pula jalan waktu malam, datang ke rumah atuk akulah pada waktu tu. Waktu tu rumah tu dah, Hazman dah buka lampu, jadi dah bercahaya. Tapi walaupun cahaya yang ada dekat dalam rumah tu masih belum dapat menyuluh siapa yang datang ke arah rumah tu. Siapa orang tu? Jadi dia pun pandanglah. Pandang lelaki tu. Sekali lagi, untuk kali yang kedua, dia rasa loya dan dia muntah untuk kali yang kedua. Bila muntah untuk kali yang kedua ni, dia perasan benda tu berhenti. Tak bergerak. Dia memandang ke arah Hazman. Jaraknya agak jauh juga. Jadi selepas habis muntah untuk kali yang kedua, Hazman lap mulut dia pun pandang semula ke arah makhluk tu. Makhluk tu tetap juga berdiri. Selang beberapa minit, makhluk tu mula berjalan ke arah tingkap rumah Hazman, tingkap yang terbuka. Hazman tak ada fikir apa-apa, cuma dia fikir ini mesti mak pet
yang berjalan ni, yang memang selalu merayau dekat kampung dia waktu malam. Dia biarkan makhluk tu berjalan ke arah dia. Bila makhluk tu betul-betul jaraknya lebih kurang 10 meter daripada tingkap tempat Hazman berdiri, Hazman baru perasan seluruh badan makhluk tu berwarna hitam dan dia ada sepasang mata yang berkilau macam mata kucing. Macam mana Hazman boleh nampak? Sebab sewaktu Hazman berdiri, rumah tu sudah pun dibuka lampu. Jadi cahaya lampu yang keluar daripada tingkap tempat Hazman berdiri menyuluh ke arah makhluk tu. Dan memang nampak dengan jelas makhluk tu hitam sehitam-hitamnya. Hazman terdiam pada waktu tu. Dia tak tahu nak cakap apa. Apa yang dinampak ni sebenarnya? Makhluk tu tiba-tiba berjalan mendekati Hazman dan mendongakkan mukanya ke arah Hazman. Hazman berada di atas, makhluk tu berada di bawah, dan Hazman nampak makhluk tu mendongakkan mukanya ke arah Hazman dan sambil dia tersenyum seolah-olah memberi salam. Hazman pada waktu tu memang dia dah tak boleh nak kawal, dia tutup tingkap daun, dia terus berlari dekat dalam bilik tanpa tutup lampu. Berlari dekat dalam bilik, terus dia tutup pintu bilik, berselibung satu badan dengan selimut dia, menggigil pada waktu tu. Memang dia bersumpah, dia baca segala ayat suci Quran untuk menghalau dan menguatkan diri. Menghalau makhluk tu dan menguatkan diri. Tapi tetap juga apa yang dia baca jadi tukang terbalik. Waktu Hazman tengah baring dekat atas katil, dia dengar ada sesuatu yang bergerak dekat bawah rumah. Dan benda tu bergerak seolah-olah macam menyeret sesuatu, menyeret kayu. Diseretnya kayu, dia bergerak sekali. Dengar bunyinya macam tu. Macam ada tapak kaki pun ada juga. Tapi tapak kaki tu macam tak berapa jelas. Cuma benda berseret tu lebih jelas. Pada waktu tu, Hazman jadi ketakutan. Sebabnya, benda tu bergerak menuju ke arah bawah katil Hazman, tempat Hazman tidur. Dan apa yang Hazman takutkan betul-betul terjadi bila benda tu betul-betul duduk di bawah katil tempat Hazman tidur. Rumah tu rumah tinggi kan, bawah tu ada ruang. Jadi dia, makhluk tu berdiri dekat bawah tempat Hazman baring. Dia ambil benda yang dia pegang, dia ketukkan ke arah tempat Hazman baring. Maksudnya ketukkan bawah katil. Tok, tok. Pada waktu tu Hazman kata dia memang menggigil, tak boleh nak cakap. Dia berharap tolonglah dia tertidur, dan sedar-sedar dah siang, tolonglah tertidur. Tapi dia pasang juga telinga, dengar benda tu berlega-lega dekat bawah tempat tidur Hazman. Selepas berlega-lega, dia seolah-olah pergi. Sebab macam mana Hazman tahu? Sebab Hazman dengar benda yang diseret tu semakin lama semakin menjauhi. Selepas habis menjauhi, Hazman rasa lega sangat dan dia pun boleh aturkan mata tidur. Dia tak tahulah kenapa benda tu terjadi pada malam tu. Sejak daripada tu, Hazman memang selalu kena kacau. Bermula daripada pada satu hari tu, petang, dia baru balik daripada sekolah. Masuk aja dekat dalam rumah, tiba-tiba satu rumah bergegar. Macam bunyinya bukanlah gempa bumi, tapi boleh rasa gegaran tu yang ada dekat dalam rumah tu. Bergegar sampai kan ada beberapa peralatan dekat dalam rumah pun turut bergegar. Jadi memang tahu Hazman bukan berangan. Dia memang alami gegaran tu. Nak kata gempa bumi, tak pastilah. Sampaikan ditanya dengan mak dia, ada tak rasa gegaran dekat rumah? Sebab dia rasa gegaran dekat rumah nenek. Tapi mak dia cakap tak ada. Tak ada pun. Malaysia ni bukan dalam lingkungan lain-lain gunung berapi. Jadi tak akan ada gegaran. Kalau ada pun mungkin terlalu sikit sangat. Itu pun kat kawasan pantai. Masalahnya rumah mereka ni, kampung mereka ni bukan letak kat tengah pantai. Letak dekat tengah Perak, dia kata. Jadi mustahil ada gegaran. Jadi diamkanlah. Itu peristiwa sejak daripada tu, akibat daripada peristiwa tu yang dia cakap rumah bergegar tu, mak dia cakap kalau dah takut sangat tak payahlah tidur rumah atuk nenek tu, baliklah rumah mak. Disebabkan tu dia dah berazam apa pun yang dia alami dekat rumah tu dia tak nak cerita dengan mak, dengan mak dia, sebab dia tak nak mak dia paksa dia untuk balik ke rumah. Dia seronok dekat rumah tu walaupun gangguan-gangguan tu wujud.
Pada satu malam tu, pada waktu tu kata Hazman, dia baru nak tidur. Tengah-tengah dia siap, sebelum tidur kan dia kata dia akan matikan lampu, dia akan tutup, pastikan semua tingkap tertutup. Jadi selepas semua tingkap tertutup dan lampu pun mula ditutup satu demi satu, sampailah lampu dapur pun ditutup dan Hazman pun berjalan ke arah bilik dia. Waktu dia berjalan ke arah bilik dia ni, dia dengar macam ada orang berjalan dekat dalam rumah. Macam mana Hazman tahu? Sebab rumah atuk dengan nenek ni berlantaikan papan. Jadi kalau ada benda bergerak, selain daripada kita, kita boleh rasa gerakan orang lain. Waktu dia berjalan ke arah bilik dia, dia rasa macam dekat belakang dia, ada orang yang berjalan mengikuti dia. Memang pada waktu tu Hazman beranikan diri untuk pusing ke belakang dan tengok apa sebenarnya yang ada mengikuti dia daripada belakang. Sekali dia pandang, tak ada siapa-siapa. Dia tetap juga tengok. Mana tahu ada benda-benda yang muncul. Memang apa yang Hazman teka betul-betul terjadi. Waktu dia memandang ke arah kawasan yang gelap dekat kawasan dapur pada waktu tu, dia nampak ada seorang nenek terbongkok-bongkok melintasi daripada satu pintu ke satu pintu. Pada waktu tu Hazman dah rasa berdebar. Memang bukan bayangan nenek dia. Itu nenek yang dia tak tahu datang daripada mana. Dia mengondur 2-3 langkah ke belakang, berlari masuk dalam bilik, tutup pintu, kunci, dia terus tidur. Dan pada malam tu dia rasa benda yang berjalan dekat dalam rumah tu seolah-olah merayau dalam rumah mencari sesuatu. Tapi Hazman tetap juga tak berani nak keluar daripada bilik. Dan ada juga kejadian pada satu hari malam. Hazman tengah tidur pada waktu tu, tiba-tiba dia dengar macam ada riuh dekat dalam rumah. Dia pun tak tahu kenapa tiba-tiba dia rasa ada benda lain selain daripada dia di dalam rumah tu. Dia pun buka mata. Selepas dia buka mata, dia dengar ada macam benda bising datangnya daripada dapur. Macam ada orang basuh pinggan, macam ada orang masak dekat dapur. Dia tak pernah alami kejadian tu sewaktu tu. Dia pelik, dia kata. Jadi dalam keadaan senyap-senyap, dia buka pintu bilik dia hanya untuk pastikan betul ke bunyi bising seperti orang basuh pinggan dan orang masak tu dah datang daripada dapur rumah atuk nenek dia. Dan selepas dia buka pintu, dia tengok, dia dengar, memang benda tu datang daripada rumah atuk dia, dapur atuk dia. Taulah dia, sekarang ni selepas setahun dia tinggal dekat rumah tu, ada makhluk-makhluk lain yang turut sama nak tinggal dengan dia. Dan semua kejadian ni bermula daripada burung hantu yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah tu. Dan sejak daripada tu banyak lagi peristiwa-peristiwa pelik berlaku dekat rumah tu, sampailah Hazman berumur 17 tahun, dia keluar daripada rumah tu melanjutkan pelajaran ke Shah Alam. Dan sejak daripada tu rumah tu kosong dan akhirnya rumah tu dirobohkan. Pada tahun 2005-2006 rumah tu dirobohkan sebab dah tak ada siapa nak tinggal. Hazman pun dah bina keluarga sendiri. Cuma kenangan rumah atuk dia tu tersimpan. Dia tak cerita dekat siapa-siapa. Dia tak nak ada orang yang bagi pandangan buruk, anggapan buruk pada rumah atuk. Tak nak orang fikir atuk dengan nenek dia ada bela-bela yang bukan-bukan. Tak. Benda tu bukan datang daripada atuk dengan nenek dia. Kalau betul atuk dengan nenek dia berilmu yang pelik-pelik, bukan datang daripada atuk dengan nenek dia. Dia yakin atuk dengan nenek dia tidak ada ilmu pelik-pelik. Tapi benda tu datang selepas setahun dia duduk dekat rumah tu, bermula daripada burung hantu yang terbang masuk ke rumah. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar pengajaran dan hiburan. Terima kasih juga yang membelikan coklat moist dan juga perapat sambal lara yang abang jualan abang. Terima kasih sangat-sangat. Baju kuning dah tak boleh nak print lagi. Tunggu yang baju biru lah. Ini adalah baju biru yang abang pakai. Nanti dalam masa 2-3 hari akan datang, abang akan buka order. Tunggu bagi delivery baju kuning selesai, baru abang buka order yang baju biru pula. Ini adalah sebagai kenangan lah kan, kenangan abang buat YouTube dan ada baju-bajunya. Okey, jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada seorang bonda yang bernama Puan Suhaila. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya yang bernama Muhammad Syazwan bin Muhammad Shah.
yang mana hari jadinya jatuh pada 20 hari bulan 10 genap umur 20 tahun dengan ucapan semoga yang baik-baik saja buat anakku dunia dan di akhirat insya-Allah. Dan daripada pihak abang JSPL mengucapkan selamat hari jadi buat Muhammad Syazwan, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang isteri yang bernama Kak Rosmah Arifin. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat suaminya yang bernama Muhammad Haryazi Abdillah, yang mana hari jadinya jatuh pada 22 hari bulan 10 dengan ucapan semoga sentiasa dalam keberkatan dan rahmat Allah. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat hari jadi buat Muhammad Haryazi Abdillah dan semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datang daripada Kak Jun dari Sabak Bernam. Nama penuhnya Junaidah binti Ijam. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anak bongsunya iaitu Nur Airis, yang mana hari jadinya jatuh pada 19 hari bulan 10, dan juga suaminya iaitu Encik Naimul Akmar, yang mana hari jadinya jatuh pada 26 hari bulan 10 dengan ucapan sayang kalian ketat-ketat. Jadi kesempatan ini juga abang ucapkan selamat hari jadi buat adik Nur Airis dan juga Encik Naimul Akmar, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seseorang ahli keluarga besar JSPL iaitu Sally Saliza. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi. Yang pertama buat husband dia, bosku Muhammad Sufian Haji Zainuddin. Hari jadinya jatuh pada 21 hari bulan Oktober. Dan yang kedua buat anak sulungnya iaitu Muhammad Azad Zafri. Hari jadinya jatuh pada 13 hari bulan 9 yang lepas. Dengan ucapan selamat hari jadi buat suamiku yang dicintai, dan semua selamat hari jadi juga buat anakku yang dikasihi, dan buat anak bujang dia good luck untuk exam XPM yang akan datang. Jadi kesempatan ini abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Encik Muhammad Sufian Haji Zainuddin dan Muhammad Azad Zafri. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Adam Fadil. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat ibunya yang bernama Puan Rohaya binti Abdul Hashim, yang mana hari jadinya jatuh pada 5 hari bulan 10 yang lalu. Dengan ucapan selamat hari lahir ibuku yang tercinta. Maaf lambat celebrate birthday. Semoga Allah selalu merahmati ibu, diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki serta dipanjangkan umur. Terima kasih kerana menjadi ibu yang teramat istimewa bagi kami sekeluarga. Salam sayang dari anakmu Adam. Terima kasih sangat-sangat. Dan daripada pihak JSPL abang mengucapkan selamat hari jadi buat Puan Rohaya. Semoga Allah sentiasa merahmati. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Miss Attitude ataupun nama gelarannya adalah Fa. Dia sebenarnya mohon doa daripada kita semua. Neneknya baru sahaja pulang ke rahmatullah pada 18 Oktober yang lepas. Jadi dia mohon doa daripada kita semua. Semoga arwah almarhum diampunkan segala dosa semasa hayatnya dan ditempatkan bersama orang yang beriman. Al-Fatihah buat nenek Fa iaitu Hajah Almah binti Pokok. Al-Fatihah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Miah dari Sabah. Dia mohon doa daripada kita semua. Dia kata neneknya baru aja dikena serang stroke dan tak sedar diri. Jadi dia mohon doa daripada kita semua. Marilah kita sama-sama doakan semoga nenek kepada Miah cepat sembuh daripada penyakitnya, cepat sedar dan dapat beraktiviti seperti biasa insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang tak tahu kenapa cerita kali ini walaupun cerita tentang rumah dia cukup menyeramkan walaupun tak nampak hantunya yang bungkus-bungkus ke, yang terbang-terbang, yang pelik-pelik ke. Tapi keseraman dia tu level lain. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.